apa yang saya lihat pertama sekali, apabila berlakunya perubahan, banyak negara-negara yang perubahan berlaku, terutama kita panggil transition demokrasi. Di Ukraine contohnya. Ketika mana nak melakukan perubahan, mereka bergabung. Yushchenko ni macam Sulaiman Ibrahim, kena racun, kena tak, memang sama sebenarnya cerita dia. Yulia ni adalah masa tu Perdana Menteri, establishment bergabung, maka jatuhlah kerajaan Kushma yang didokong oleh Rusia. Tetapi selepas itu apa berlaku? Bergaduhlah mereka dorang, pecah. Jadi kembalilah rejim yang lama. Di Zimbabwe sama juga. MDC ni bukan parti politik, asalnya ialah Movement for Democratic Change, sehingga diangkat Cenggerai, seorang trade union leader, menjadi pemimpin. Jadi apa yang berlaku selepas itu? MDC terpecah dua, jadi kembalinya ZANU Party. Semacam sekarang juga, apabila keadilan mengalami masalah dalaman, terpecah, maka kembalilah rejim yang lama. Okey. Kemudian saya tengok di Tunisia, apabila nak melakukan perubahan, betul ada parti An-Nahdah macam parti keadilan juga, informasi. Tetapi apabila berlaku perubahan, ada hambatan-hambatan di situ. Nepotisme, kronisme, klientelisme. Adakah perkara ini perkara baru? Saya ingat lagi dalam hal ini, mungkin agak eksklusif, tapi mungkin kami tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun di belakang jeriji penjara, menulis dengan panjang lebar, ingin mengingatkan pemimpin-pemimpin bahayanya kronisme dan klientelisme ini. Tetapi, ialah kawan-kawan mungkin berada di tampuk kekuasaan, melihat teguran itu satu perkara yang suka nak diterima. Dan malah sebenarnya kalau mereka mendengar teguran telahan Datuk Seri Anwar ketika itu, kita masih lagi sempat betulkan keadaan. Rakan-rakan kita yang saya rasa yang agak tersasar. So jadi bagi saya, prasyarat untuk ke depan, saya rasa pertama sekali idealisme kita, kerangka kita bagi saya betul. Dan seperti yang saya katakan, 2008 kita nafikan 2/3. Agenda yang sama, berkembang lagi, new agenda ekonomi, berkembang lagi ketuanan rakyat, berkembang lagi dengan perakyatan sumber. Maksudnya program kita betul, agenda kita betul. Okey. Kedua, wahana kita tu parti politik mesti lebih sustainable. Jadi sebenarnya Tok Abah tak boleh berhenti. Saya tahu ini peranan Tok Abah. Tok Abah orang pegang takbir yang membina perkara ini, membina pengurusan pilihan raya, membina pendidikan politik. Ini perlu diteruskan Tok Abah. Mungkin selama 22 bulan itu kita sudah sepi perkara ini. Saya akui Tok Abah, kita sepi perkara ini. Yang ketiga, yang maha penting pada saya, ini sangat penting. Program kepimpinan kita kena pastikan pemimpin yang kita kena angkat ini ialah dengan izin apa yang saya panggil sebagai pemimpin beretika. Kita panggil ethical leadership. Dan agenda ini bukan agenda untuk keadilan saja. Keadilan punya peluang kalau berjaya membina sebuah parti politik yang sustainable, lestari di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ini akan menjadi cerita dunia. Sebab hari ini di dalam transisi demokrasi, kebanyakan parti politik satu dunia gagal. Sebab itu apabila parti keadilan diberi pengajaran yang hebat selama selepas 22 bulan, orang macam saya tak putus asa. Sebab saya pernah tengok satu pengalaman yang lebih teruk lagi di Jepun selepas tukar ADP, tak sampai beberapa tahun patah balik. Tetapi di sini sebab kita Allah Ta'ala mungkin kita kena percaya higher justice sayang pada kita masih lagi memerintah Selangor, kita masih memerintah lagi Pulau Pinang. Sebab itu saya menggesa rakan-rakan di Selangor, di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, bina contoh itu. Mungkin apa yang diperlukan rakyat ni, dia nak tengok model. So jadi bagi saya Negeri Sembilan punya peluang untuk menjadi, kalau betul kita punya agenda Al-Alu Bil Ihsan itu perlu terjemahkan. Kalau di Selangor saya rasa pemimpin muda, dan saya tahu apa punya etika dicoba. Pun sepatutnya orang kata dia nak lompat, saya tidak. Saya yakin kawan saya itu, kita sama-sama di Sukajan Dasar, melalui tarbiyah yang sama. So saya yakin perkara itu boleh dibuat. Dan saya tengok peranan IDE di Selangor ini perlu dihebatkan lagi, kerana banyak program yang hebat, yang segala saya tengok kajian-kajian yang hebat di bawah tokoh-tokoh yang ramai di sini, kita terima. Kenapa kepimpinan ini penting Tok Abah? Sebab pada pandangan saya ianya telah dibuat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendidik satu generasi yang baru untuk Malaysia. 99 sampai 2001, 20 tahun saya ialah salah sebahagian daripada generasi keadilan. Yang mana domer hati nurani yang dibina ialah apabila berdepan dengan keadilan dan juga kezaliman, kami memilih keadilan. Apabila berdepan dengan kemewahan, kami memilih bersama rakyat. So bagi saya,
ini ialah pendekatan yang sama. Ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW mau membina satu agenda, dia membina generasi Al-Quran. Jadi bagi saya, apa yang Tok Abah selalu katakan, pengkaderan dan sebagainya itu, membina generasi itu perlu. Jadi saya dengan sedikit pengalaman, saya rasa saya perlu mendekati adik-adik angkatan muda saya. Tok Abah pun saya fikir yang senior-senior ini, kerana bagi saya kombinasi yang muda dan yang berpengalaman ini akan memberi satu sinergi. Dan saya percaya pilihan raya yang akan datang, rakyat akan bersama kita sekiranya kita konsisten dengan agenda kita sebagaimana kita mulakan. Dan insya-Allah, Tok Abah, benda ini bukan retorik, kita boleh buat.